Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 1 untuk subjek UW 00902 iaitu subjek Integriti dan Anti Rasuah. Kami dari Seksyen 3 akan membentangkan tajuk soalan iaitu Pemantapan Nilai Integriti untuk Membendung Jenayah Rasuah. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri dari 6 orang ahli, yaitu yang pertama, saya sendiri, Syaril Aidil bin Maslan, yang kedua, Wali Zairan bin Bakri, yang ketiga, Azliman bin Abdul Mani, yang keempat, Nur Ain Adiah binti Victor, yang kelima, Iza Nadira binti Pirnado, dan akhir sekali, Nur Anissa binti Muhammad Amin. Pengenalan. Pertama sekali untuk definisi integriti. Menurut Widang dan Friedland 2003, integriti berasal daripada perkataan Latin yaitu integer yang bermaksud menyeluruh, sempurna dan kesatuan yang teguh. Seterusnya, menurut Roberts 1994, integriti ditakrifkan sebagai kesatuan di antara komitmen sepenuhnya kepada nilai yang dipegang dalam setiap ucapan dan tindakan seseorang. Seterusnya, definisi rasuah. Menurut SPRM, rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Seterusnya, menurut Syed Hussein Al-Attas 1995, rasuah boleh dirujuk sebagai penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Hari ini saya akan membentangkan kepentingan dan pendekatan dalam memperkasakan penguatkuasaan undang-undang berkaitan dengan jenayah rasuah. Salah satu kepentingan memperkasakan penguatkuasaan undang-undang ialah untuk menegakkan keadilan dan ketulusan dalam tadbir urus negara. Jika undang-undang dilaksanakan tanpa aplikasi atau pengaruh politik, semua orang akan diperlakukan sama rata tanpa mengira pangkat ataupun kedudukan. Kepentingan yang kedua ialah untuk membentuk sikap jujur dan berintegriti dalam masyarakat. Apabila rakyat melihat pesalah rasuah dihukum dengan tegas, mereka akan lebih terdorong untuk mengamalkan sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Seterusnya, untuk mengawal dan mengimbangi kuasa yang dimiliki oleh pejabat awam dan ahli politik. Ini bermakna mereka tidak boleh sewenang-wenangnya menyalahgunakan kuasa. Apabila undang-undang dilaksanakan dengan tegas, penyalahgunaan kuasa dapat dikurangkan dengan banyak. Seterusnya, untuk memajukan ekonomi negara. Pelabur asing suka melaburi negara yang jujur dan bebas rasuah. Jika negara serius melawan rasuah, pelabur akan lebih yakin untuk melabur, dan ini akan meningkatkan pelaburan asing. Akhir sekali ialah untuk membantu membentuk generasi masa depan yang jujur dan beretika. Ia boleh melahirkan rakyat yang tahu membezakan antara perkara yang betul dan salah. Baiklah, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan ialah dengan memperkukuh institusi penguatkuasaan seperti polis, SPRM, jabatan alam sekitar, dan agensi lain. Selain itu, penggunaan teknologi modern membantu penguatkuasaan undang-undang menjadi lebih teratur dan cekap. Contohnya, CCTV, pengecaman wajah, dan analisis data boleh membantu pihak berkuasa mengesan dan mencegah jenayah lebih awal. Seterusnya, penglibatan masyarakat secara aktif dalam proses penguatkuasaan juga penting. Masyarakat yang sederakan tanggungjawab mereka dalam penguatkuasaan seperti melaporkan kesalahan atau menjadi saksi kejadian boleh menjadi elemen pencegahan yang berkesan. Di samping itu, kerjasama antara agensi penguatkuasaan tempatan dan antarabangsa sangat penting untuk melaksanakan undang-undang, terutama dalam menangani jenayah rentas sempadan seperti pembadangan manusia, pengubahan wang haram, dan jenayah cyber. Hal ini, maklumat dapat dikongsi dengan cepat dan berkesan. Akhir sekali, undang-undang yang lama atau tidak lagi sesuai perlu dikaji semula sebagai usaha untuk memperkukuh penguatkuasaan. Undang-undang yang tidak jelas atau tidak selaras dengan keadaan semasa menyukarkan lagi pelaksanaannya. Seterusnya adalah pengaruh media massa dalam mendidik masyarakat tentang bahaya rasuah. Kepentingan pengaruh media dalam mendidik masyarakat tentang bahaya rasuah yang pertama ialah untuk menyebarkan maklumat yang tepat dan pantas. Hal ini demikian kerana wujudnya pelbagai saluran media yang mampu membantu untuk menyebarkan sebarang maklumat berkaitan kes rasuah atau kempen anti rasuah kepada masyarakat. Tanpa kita sedari, ia dapat membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kesan rasuah dan langkah pencegahan yang boleh diambil bagi mengelakkan kes rasuah ini semakin meningkat di negara kita. Selain itu, ia juga boleh menjadi pendidik yang boleh menyedarkan rakyat tentang kesan jangka panjang amalan rasuah dan menjadi medium pendidikan moral dan sivik kepada masyarakat.
Hal ini dapat dilihat melalui penekanan pendidikan terhadap laporan isu rasuah yang dapat dilakukan dan menjadi aspek utama yang akan membantu untuk membentuk budaya integriti dalam diri setiap individu. Pendekatan mengenai rasuah juga boleh melalui media massa iaitu pendekatan bersepadu antara media dan Badan Pencegah Rasuah seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan melalui liputan khas sempena hara yang disambut pada setiap 9 Disember. Pendekatan bersepadu antara media dan SPRM mampu membantu SPRM untuk membentuk pemikiran rakyat agar lebih mengetahui tentang ancaman rasuah dan kesan terhadap agama, bangsa dan negara. Manakala liputan khas sempena hara pula mampu membantu dari segi menyampaikan maklumat dengan tersusun melalui aktiviti yang diadakan pada hari tersebut. Sekian, terima kasih. Untuk isu yang ketiga, iaitu pendidikan awal mengenai integriti sangat penting kerana ia membentuk kepribadian sejak kecil. Nilai-nilai seperti jujur, amanah, bertanggungjawab dan berani menyatakan kebenaran boleh dijadikan prinsip hidup bila mereka dewasa. Pendidikan ini jadi benteng daripada perbuatan tidak bermoral seperti rasuah atau penipuan. Ia bukan hanya tanggungjawab sekolah tetapi juga ibu bapa, masyarakat dan media. Ibu bapa khususnya perlu jadi contoh kepada anak-anak melalui tingkah laku seharian. Pendidikan tentang rasuah juga penting sejak awal. Kanak-kanak perlu faham bahawa rasuah bukan sahaja salah di sisi undang-undang, tetapi juga melanggar nilai kemanusiaan. Di sekolah, nilai anti rasuah boleh diselitkan dalam subjek seperti pendidikan Islam dan moral. Aktiviti seperti kempen, forum pelajar atau lawatan ke SPRM boleh bantu tingkatkan kesedaran. Media sosial juga boleh digunakan untuk sampaikan mesej dengan cara yang menarik. Selain itu, guru dan ibu bapa perlu tunjuk contoh yang baik sebaiknya. Semua pihak perlu bekerjasama agar pendidikan ini berkesan. Seterusnya, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam menangani rasuah. Kepentingan dalam penggunaan ICT mengenai rasuah terbagi kepada 3, iaitu penggunaan ICT dalam pengurusan meningkatkan kelancaran pengauditan, sebagai contoh melalui aplikasi ataupun platform e-perolehan. Yang kedua, ICT mampu mengurangkan interaksi sosial yang membuka peluang kepada berlakunya rasuah, misalnya melalui platform MyEG. Seterusnya, ICT juga mampu memberikan sokongan pelaporan dan aduan rasuah yang lebih efisien dan sistematik. Contohnya, melalui platform sistem e-aduan SPRM menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada tahun 2022. Terdapat 3 pendekatan dalam penggunaan ICT mengenai rasuah. Yang pertama, pendigitalan urus niaga dan perkhidmatan awam, misalnya penggunaan sistem e-perolehan. Yang kedua, platform yang selamat dalam menyalurkan aduan, sebagai contoh melalui platform e-aduan. Ketiga, penggunaan ICT dalam mengenal pasti transaksi yang mencurigakan. Contohnya, penggunaan Artificial Intelligence AI dalam media ICT. Seterusnya, pendekatan melalui agama terbagi kepada 2, iaitu pendidikan awal mengenai hukum Islam dan ketakwaan dalam integriti diri. Pertama, peranan ibu bapa amat penting dalam memberi pendidikan awal kepada anak-anak mengenai nilai kejujuran dan amanah. Islam sangat menekankan 2 nilai ini sebagai asas kepada akhlak mulia dan integriti diri. Sekiranya ia diterapkan sejak kecil, ia akan menjadi prinsip hidup yang dipegang teguh hingga dewasa. Kajian oleh Izawati et al. 2022 menyatakan bahawa integriti tinggi dalam kalangan pejabat awam mampu mengurangkan risiko rasuah. Ini menunjukkan bahawa nilai jujur dan amanah jika diasuh lebih awal boleh menjadi benteng kepada jenayah seperti rasuah. Seterusnya, ketakwaan dalam integriti diri. Ketakwaan juga memainkan peranan penting dalam pembentukan integriti. Takwa bermaksud patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Menurut Ahmad Kilan dan Yahya Jusud 2013, takwa menjadikan seseorang lebih berhati-hati dalam setiap perbuatan. Sifat ini secara langsung mendorong individu untuk menjauhi perbuatan salah seperti rasuah kerana mereka sedar bahawa setiap tindakan akan dinilai oleh Allah SWT. Menurut Tengku Ahmad Zaki 2006, takwa meliputi pelaksanaan kewajipan agama
yang secara tidak langsung mengukuhkan integriti pribadi. Kesimpulannya, usaha dalam membendung jenayah rasuah di Malaysia bukanlah suatu tanggungjawab yang terletak pada bahu pihak berkuasa semata-mata, tetapi merupakan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang atau kedudukan. Sekiranya nilai-nilai yang dibincangkan ini dapat diserap dan diamalkan dalam kehidupan seharian, maka pastinya masyarakat Malaysia akan lebih beretika dan bermoral. Akhir kata, sekiranya semua pihak berganding bahu, maka Malaysia mampu menjadi sebuah negara yang berintegriti dan dihormati di peringkat antarabangsa. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.